Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia faidatun. Kata Syekh Al-Laqani gitu, faidatun. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani pada mata Jauharatut Tauhid rahimahullahu ta'ala, wajzim bi anna awwala mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Jazamkan olehmu hai orang yang mukallaf. Jazam yakni tahu secara yakin, wahai orang yang mukallaf, bahawasanya pertama-tama setengah daripada barang yang wajib, mimma daripada benda yang wajib. Benda wajib ni banyak. Daripada benda yang wajib itu mengenal Allah, kena Allah. Maka ni adalah benda wajib. Dan padanya itu, pada masalah kata awal-awal pertama-tama saat ni, bersalah-salah ulama usuluddin. Maka yang muktamad itu masyhurnya pada Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, bahawasanya makrifat itu awal wajib atas mukallaf. Kerana segala yang wajib itu tiada tahqiq menyampaikan dengan dia. Apa tu? Apa dia menyampai? Apa dia tulis tu? Tiada tahqiq melainkan dengan dia dengan makrifat. Tetapi tiada sampai kepadanya melainkan dengan nazar, tidak sampai kepada makrifat kecuali dengan nazar. Maka wajib nazar sebab terhenti makrifat. Yakni hak benarnya wajibnya makrifat.
Paku wajib nazar tu kerana wajib makrifat tu wajib nazar tu. Kerana tak boleh kena kecuali kena perhati dulu. Perhati tu wajibnya wajib sebab, bukan wajib maksud dipanggil. Maksudnya makrifat. Tapi sebab, sebab je jadi wajib jugalah. Maka wajib nazar atas jalan sebab, wajib makrifat atas jalan maksud dia. Nah. Atasnya, maka jadi nazar itu wajib pula nazar. Hok awalnya ingat, muktamadnya benda tu khilaf, tapi hok muktamad, hok ramai pegangnya dari sudut dalil, dari sudut gapo kuat, makrifatullah benda hok mula-mula. Manakala perhati pula nazar, ya wajib atas nama nak sempurnakan makrifat. Jadi wajib nazar atas nama sebab, wajib makrifat atas nama maksud. Fanzur ila nafsika summan takil lil alamil ulwi summa sufli. Maka apabila kecek mata yang pertama bunyinya wajzim, jazai kata kena makrifat, kena Tuhan. Maka apabila kena Tuhan tak boleh sampai kecuali dengan nazar, perhati, pengarah wak mari pula. Fanzur, maka tilik olehmu hai mukallaf, tilik dan perhati. Tilik guna akal, tulik tengok pandangan. Kalau tak ada di pandangan, tilik guna akal. Akal kita mikir. Tilik olehmu hai mukallaf kepada dirimu. Pertama tengok dirimu sendiri. Contohnya mu dikurung dalam satu bilik, tidak dibenarkan melihat alam ini. Maka lagu mana mu nak tengok kebesaran Tuhan, nak tahu Tuhanlah makhluk, Tuhanlah benda yang mencipta kamu. Maka lagu mana mu tengok dirimu. Contohnya mu kena kurung dalam satu tempat, tak boleh tengok angin, bumi, tak tengok orang, tak jumpa, duduk senyap ya. Orang mari atas makan nasi, tak tahu kok alih-alih jatuh pakai lagu tu ya. Maka pertama diri kamu. Diri kamu tu modal paling besar nak kenal Tuhan, tak syarat ada makhluk lain. Kalau makhluk lain, 7 petala langit, 7 petala bumi tidak wujud, hanya diri kamu saja sudah cukup sebenarnya untuk mengenal diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, adakah kamu tidak melihat akan kebesaran Tuhan pada diri kamu? Cukup dah, tak payah mikir benda jauh-jauh, cukup untuk diri kita. Tak payah tengok alam, tak payah pergi mana-mana, tak perlu. Cukuplah kata duduk dengan diri kamu, sudah kamu kenal diri Tuhan. Kenal dah Tuhanmu. Pertama, tengok kepada ila nafsika diri kamu. Kemudian berpindah tilikmu itu bagi alam yang di atas. Lenggok ke langit, tengok kepada alam yang tinggi, alam malaikat, alam hak tinggi-tinggi. Kerana manusia melihat ketinggian itu hebat. Alam tinggi, alam malaku, alam gapo hak tu nampak hebat lagi. Maka nak tengok kebesaran Tuhan, pertama diri kamu. Diri kamu duduk di bawah alam tinggi. Alam tinggi, alam atas nu alam malaikat, alam hak kita tak biasa naik lagi. Kalau Tuhan wi peluang kita mi'raj, naik tengok malaikat besar mana. Allah tu besar mana, sosok malaikat lagu mana, benda dia lagu mana, Sidratul Muntaha lagu mana. Nabi Muhammad naik kepada alam langit nu. Nabi Muhammad kata, hamba sendiri tak boleh nak ayat cerita. Pelik sungguh kejadian atas langit, tak serupa dengan kejadian di bumi. Langit pertama lagu mana, langit kedua tak tahulah luas setara mana, tak erti nak kecek lah. Tengoklah malaikat lagu mana, kedudukan suaranya, gapo dia, keindahan dia semakin halus, semakin comel. Alam ni hak paling kasar sekali. Alam kita ni, alam paling kasar sekali. Manakala alam kau atas, kau tinggi, kau comel, kau halus, kau gapo dia, kau seni, kau tu alam dia. Maka apabila naik kepada alam atas, mula-mula kena tengok diri kita dulu. Berarti sekalipun kita duduk bawah, tapi kita lebih ganah daripada alam atas lagi. Sebab pertama diri kita dulu. Lepas tu baru alam atas. Patut alam atas dululah. Lepas tu alam bawah, lepas tu kita hak bawah sekali.
Dok, dia kata kita dulu kena kenal. Kenal kita sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Maka alam atas yang di bawah, kemudian maka alam yang di bawah. Barulah kita tengok kepada alam bawah, yakni alam yang berada di bawah langit dunia ni. Kita tengok awal, tengok malak, tengok pokok, tengok gapo. Hak ni nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, nak nazar supaya kita dapat lihat ji bapak rasa kewujudan Allah Taala. Nazar lagu mana? Nazar ni macam-macam. Nazar ni yakni melihat dan perhati akan kewujudan Allah Taala. Nah. Maka makna nazar itu pada lughah. Dia kata, nazar menurut bahasa lughatan, menurut bahasa Arab. Nazar. Dah sudah tanya menurut bahasa apa dia lah. Lughah sini lughah bahasa Arab. Maksud dia memandai dengan mata kepala. Tengok dengan mata kepala. Nazar dia panggil. Kita tengok ni panggil nazara yang zuru. Nazara. Dan pada uruf pula, pada istilah orang tauhid gapo dia pula. Maka setiap kalimah itu ada hakiki dia. Ada hakiki menurut bahasa, ada hakiki menurut istilahi. Kalau kita mengaji dalam ilmu usul fiqh, hakiki dan majazi ni ada khilaf ulama. Hakiki menurut gapo? Hakiki menurut lughah, hakiki menurut istilahi, hakiki menurut urfi, hakiki menurut gapo dia. Maka hakiki ni menurut uruf. Dia kata dan pada uruf pula, iaitu kita atur ke beberapa pekerjaan. Gapo dia maksud nazar? Tu istilahi panggil. Urfi ni maknanya istilahi. Pekerjaan yang maklum supaya sampai kepada pekerjaan yang majhul. Sampai kita buat benda yang kita tahu, kita atur benda-benda yang kita tahu supaya dapat keputusan benda yang kita tak tahu. Contohnya ni apa? Seperti contoh kita atur benda-benda yang kita tahu, kita susung. Ayat-ayat yang kita tahu, hakim menatijah ke menyebabkan dapat benda yang kita tak tahu. Apa dia? Seperti kita susung ke qadiyatul surah dia panggil. Ni ilmu mantik panggil Kita tak reti sebut tak apa, reti mikir hak penting. Mantik ini disusung sahaja. Cara berfikir sudah wujud oleh manusia semenjak zaman Nabi Adam sudah berfikir dah. Bukan zaman Aristotle baru orang mikir. Orang mikir ni zaman Nabi Adam ke ada fikiran akal dah. Cuma istilah-istilah qadiyah sughra, qadiyah kubra, natijah ke apa, hak tu istilah. Tak semestinya istilah itu wujud contohnya di zaman falsafah. Di zaman Yunani, Sokrat ke apa dia. Tapi manusia sebelum tu tak mikir kau. Sokrat ni, Plato ke apa dia ke, Aristotle ke, hak ni wujud sebelum pada Nabi Muhammad lagi. Kau zaman tu baru orang mula berfikir. Sebelum daripada tu, manusia tak berfikir. Ada juga. Jadi, hak ni hanya istilah disusung ilmu dipanggil. Benda sudah wujud, hanya disusung istilah-istilah dia sahaja. Apa dia? Disusung qadiyah surah serta kubra. Surah dan kubra. Pada kata kita, ni bahasa Arab ni, style guna istilah bahasa Arab Kita bahasa Melayu supo ya. Kita kata apa? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Bermula alam ini berubah. Hak ni hak benda kita tahu berdasarkan pandangan kita. Okey deh. Lah ni kita buat satu ayat mengenai alam ini. Apabila kita perhati alam dengan mata, maka kita dapati alam ini sentiasa berubah. Apa maksud ubah? Bukan bergerak. Beza bergerak dengan berubah Bergerak dengan berubah lain. Bergerak lagu ni. Berubah. Nampak kerah? Berubah dia. Apa maksud berubah? Daripada tiada kepada ada. Dulu benda ni tiada. Sekalipun dia diam. Tapi dia dulu tak ada. Ya. Sekarang dia ada. Ya, tu panggil berubah. Daripada tiada kepada ada.
Dulu dia muda, sekarang dah mula berkedut, dah tua. Dulu ada gigi, sekarang tak ada gigi. Dulu tak ada janggut, sekarang ada janggut. Berubah makhluk ni. Salah satu makhluk kita tengok manusia. Kita tengok pokok, dulu kecil jadi kau besar, ping tumbal. Berubah semacam dia. Berarti kita beri keputusan alam hok kita perhati, kita tengok ni, hok kita tak tengok tak tahulah. Tetapi standard dia apabila kita tengok salah satu contoh alam cukup untuk menunjukkan yang selainnya. Supaya kita yak dah nak kecak kuah pula, ambil sudu cukup dah. Jangan kecak sini cukup jolo dah tu. Bukan kata takut sini saja masih situ tahu ada. Supaya. Maka apabila kita tengok alam ini berubah, kita buat keputusan alam ini mutaghayyirun, berubah-ubah. Hak ni dipanggil qadiyah surah. Hak ni permulaan ayat yang pertama. Dan kubra dia apa dia? Tiap-tiap yang berubah itu mesti baru. Kita pun mikir pula. Ayat yang pertama, alam ini berubah. Kita pun fikir, kalau benda berubah, mesti benda baru. Contoh apa dia? Berubah daripada tua kepada muda. Muda kepada tua. Daripada kecil kepada besar. Daripada besar kepada mati. Berubah belakang. Berarti setiap perubahan itu ada masa dan baharu-baharu semacam. Seperti kehidupan kita. Dulu tak ada keruk, sekarang dah keruk, dah tua dah. Sekarang dulu ada gigi, sekarang cabut gigi habis dah. Dulu tak ada janggut, sekarang ada janggut. Dulu kecil, sekarang besar. Dulu begini. Berubah semacam. Maka berubah ini sentiasa benda baru. Ambo ni hok kemarin, pak cik tengok ni bukan ambo hari ni. Ini sifat ambo ni sentiasa berubah. Koh tua, koh letih, koh penat, koh gapo. Kalau lah hamba yak dulu lagi jamin hok hantar hok tengok lo ni hok dia dulu. Apa nak berubah? Mudah semacam hamba. Engkau tengok hok 30-40 tahun lepas. Maka tidak ada perubahan. Apa hamba berubah? Benda bagus macam berubah. Lepas tu kita tak tanya pula. Lepas tu gimana muda dia? Muda zat kaedah dia sifat tak kekal dalam dua masa. Supaya pisau dulu warna hijau. Lepas tengok warna kuning pula. Lepas mana hijau dia? Hijau ke benda hanya sifat saja. Dia tidak kekal pada dua masa. Hak kekal dua masa, zat. Zat kekal pada dua masa. Sifat dia tak kekal pada dua masa. Tapi kedua-duanya makhluk. Zat pun makhluk, sifat pun makhluk. Cuma sifat lagu tu. Tajdid. Ada kata zat juga sentiasa ditajdid. Tajdid. Bukan sifat saja, zat pun ditajdid juga. Diperbaharui. Berarti ni hak dulu ni bukan hak lah ni, bukan hak dulu ni muka apa semua ni bukan hak dulu. Sebab tu perubahan ada Maka apabila kita fikir benda berubah ni mesti benda baru. Dua dah hukum kita Pertama, alam benda baru. Ayat pertama. Ayat kedua, benda berubah, alam benda berubah. Kita boyak benda berubah mesti baru. Ayat yang kedua. Keputusannya kita ambil alam benda baru. Sebab apa? Sebab alam benda berubah. Benda berubah mesti benda baru. Jadi alam ni benda barulah. Kita ambil hujung alik kau ni, sambung dengan hujung alik kau ni. Kita bayar bil kod TMB. TMB bayar kod kerajaan. Keputusannya kita bayar kod kerajaan jugalah. Bukan kata bayar kod TMB. Muka TMB pun bayar kod pada kerajaan. Jadi hukum keputusannya pitih kita bayar kod kerajaan. Sebenarnya cuma melalui saja. Maka keputusan dia panggil natijah ni panggil baharu. Maka bahawasanya dapatlah kita ilmu akan alam ini baharu natijahnya. Keputusan. Jumpalah jawapan. Alam ni benda baru. Ada manusia tak boleh mikir. Kerana apa? Kerana tak biasa guna akal. Dia mikir tapi slow. Maka perlu diasah, perlu diajar. Akal ini menurut kajiannya akan sentiasa berkembang sehingga umur 40 tahun. Umur 39, umur 40 lebih mata berbanding umur 39. Ya siapa umur 40 ya? Umur 20 lebih mata daripada umur 10 tahun. Umur 10 tahun lebih mata, lebih banyak ilmu berbanding dengan umur 5 tahun.
Kalau dia tak belajar pun bertambah lagu tu. Dia panggil akal ghariziyah. Akal semula jadi ni dia berkembang semacam. Siapa mau 40 tahun. Apabila siapa mau 40 dia selok dah. Tak berhenti dah, tak berkembang dah. Sekat tu ya. Maka hak bertambahnya kalau dia belajar, dia panggil akal kau dia tak ingat dah. Akal kasbi kau apa dia akal usaha. Akal usaha ni kalau kita belajar umur 40 berkembang pula. Bertambah lagi ilmu. Bertambah. Tapi kalau kita tak belajar, tak ada usaha, tak ada nak Allah gapo-gapo, akan hanya berkembang sampai umur 40. Senyap kata. Kalau dia umur 40, pencapaian dia tahap tu, maka tahap tu dah seterik. Tapi kalau orang belajar umur 40, kohon naik, akan semakin berkembang. Maka kepada dirimu, yakni tilik olehmu kepada dirimu, yakni kelakuan tubuh kamu. Kerana bahawasanya ia terlebih hampir segala perkara kepadamu seperti firman Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tiadakah engkau lihat, maka kamu mengambil dalil dengan dia atas wajibul wujud. Wajibnya ada Allah Ta'ala dengan adanya kita. Kalau tak ada kita pun Tuhan wajibul wujud, wajib ada. Kita tak wajib wujud, hanya mungkin wujud sahaja. Wujud yang mungkin. Kalau tak wujud kita pun tak ada ugah kebesaran Allah, tidak ada kecacatan pun kebesaran Tuhan. Tapi kalau tak ada Tuhan, macam mana kau kita nak ada? Tuhan yang wajibul wujud yang menjadikan dia kan jasad kita saat ni. Lagi ia mempunyai beberapa sifat kamalatnya, kesempurnaannya. Maka adalah pada dirimu itu terkadang atas telinga dan atas mata dan panjang dan lebar dan dalam dan pendek ada belaka. Tu sifat-sifat makhluk belaka. Kita tengok di tubuh kita ada gapo dia di tubuh kita. Kita tengok di kuku, kita tengok di gapo ada bentuk, ada rupa. Tuhan tak ada tu belaka. Kena faham apa saja sifat yang ada pada diri kita. Selesa, sedap, jenera. Bukan. Tuhan tak ada sifat lagu tu. Ngatuk, sayang, marah, nak ngamuk, nak gapo. Tuhan tak ada lagu tu. Sekalipun Tuhan kata aku ada sifat zuntiqam, dendam. Dia supaya dengan dendam kita. Tak faham lagu mana. Ulama kata Tuhan ada penyayang, kita ada penyayang. Lagu mana? Penyayang Tuhan maknanya Tuhan nak beri nikmat kepada kita. Bukan kata condong perasaan hati. Hak tu saya kita. Kerana kita ada hati dan perasaan naluri. Pendek, reda, marah, putih, merah, hitam, ilmu, jahil, iman dan kufur dan lazat dan pedih dan lainnya hak kita rasai semua tu tak ada di Tuhan belaka. Katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abah dalam kitab dia Aqaid wal Fawaid kata Tuhan tidak sayang, tidak marah, tak ada belaka. Patut ayat Quran kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Yakni saya bukan saya kita. Kalau ayat Quran kata Tuhan saya, bukan saya kita. Jangan kita faham saya perasaan. Bukan saya marah, bukan marah perasaan. Daripada barang yang tiada dapat dihinggakan dan sekalian itu berubah-ubah. Dan dikeluarkan daripada Adam kepada wujud dan daripada wujud kepada ada. Ni maksud berubah. Daripada ada kepada tak ada kepada ada. Dulu ada berdiri, tak ada dia berdiri, nampak duduk dah pula. Duduk pula. Saat ni nampak duduk netel dah pula. Sudah. Tak ada, tak ada. Dan yang demikian itu dalil bagi baharu. Semua berubah ada tak ada kepada ada menunjukkan benda itu baru. Macam alam ni baru ada. Lepas tu pak cik tu mati, baru tak ada. Baru tak ada, baru semua ya baru. Dan berkehendak kepada yang menjadikan yang amat teguh pada perbuatannya. Apa dia? Berkehendak kepada yang menjadikan itu, menjadikan yang amat teguh perbuatan dia. Tentulah Tuhan. Apa dia lah? Kau apa dia? La wajibal wujud lagi am ilmunya. Bukan tu.
lagi am ilmunya, lagi sempurna kudratnya dan iradatnya. Kemudian maka tilik pula kepada 7 petala langit tu alih-alih tinggi daripada bulan dan matahari. Ada kata bulan di langit yang kedua, masuk dalam kategori alih tinggi tu, bukan alih bawah. Dan matahari dan bintang setengah, apa tu, setengah merah, setengah kuning, setengahnya berjalan, setengahnya tetap. Ada baginya pihak yang tertentu, setengahnya bercahaya-cahaya, setengahnya kelam. Maka sekelilingnya menunjukkan baharu belaka. Hak tetap, hak senyap, hak gerak, hak diam, semua baru belaka. Bukan kata hangpa tengok bukit duk senyap, tak ada berubah, benda tu takut kodin dah lagu tu. Sebab hak kata benda baru, benda berubah. Berubah ni bukan gerak dah, kena faham. Berubah ini bukan maksud dia bergerak. Kalau hidup gini, dia baru berubah, ya berubah. Apa maksud dia berubah? Dia dulu tak ada, sekarang ada. Berubah tu. Bukan kata tu bergerak, bergerak lain dengan berubah. Hati awak sudah berubah. Kau hati dia cabut dah. Batuklah hati awak berubah pun. Awak letak dalam poket. Awak kena letak atas baru khabar. Bukan bergerak, hati duk keras lagu tu, tapi hati pandai berubah. Lagi berkehendak kepada yang menjadikan dia, maka tilik kepada alam yang di bawah daripada hawa. Hawa ni udara. Dan awan dan bumi dan barang yang terkandung padanya daripada darat dan laut. Dan kayu dan batu dan bagi berbagai-bagai binatang dan lainnya. Maka sekelilingnya alam. Alam ulwi, alam sufli, semua tu alam belaka. Maka makna alam, alamak. Makna alam ini kalimah Arab asal daripada kata alamah. Alam daripada kata alamak. Apa maksud alamak? Yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala. Bukan keadaan, keadaannya. Keadanya tu, keadaannya Allah. Adanya Allah Ta'ala ditunjuk oleh alam. Maka alam ni dipanggil alam kerana dia menjadi alamat kepada keadaan adanya Allah Ta'ala. Yang menjadikan dia, maka alam itu terbahagi atas 2 bahagi. Pertama a'yan, kedua a'raf. Kalau sebut alam ni ada 2 saja. A'yan ataupun jauha, kedua a'raf. Seperti kata Syekh Nayamuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Boleh ngaji kitab ni tu alhamdulillah. Boleh faham, boleh syarah, boleh jadi tak lebar dah tu. Payah juga kitab ni. Orang duk pondok ngaji pun nak faham payah. Kita duduk kedai kopi, kita duduk rumah, duk main PUBG, tiba-tiba nak faham, payah juga tu, rezekilah. Ustaz saya baru habis belajar, saya anak tunggal. Ada mak saya lah. Kalau saya dapat kerja jauh, perlukah saya tinggal mak saya ataupun cari kerja dekat-dekat? Sebab siap dia duduk sorang. Bawa mak awak lagi jauhnya. Gilah mana awak kerja di Amerika, bawa mak awak di Amerika. Jangan gaduh nak tolaklah kerja tu rezeki ni. Misalnya orang mak kata tak apalah, mek pun lama dah nak pergi nak kena Hollywood. Jadi sewa rumah di Hollywood lah, nak ikut awak lah, nak pergi Amerika. Oh tak apa, tak syarat kata ikut ibu. Kalau ibu tu boleh ikut kita, tak ada masalah apa. Jangan buat persimpangan. Jangan buat dilema. Di persimpangan dilema di ambang wati. Bukan lagu tu. Tak ada buat persimpangan dalam hidup ni. Benda boleh gabung-gabung, benda hok jangan buat persimpangan. Hok ni ko, hok ni ko. Ambil satu ke. Sama ada kita nak duduk dengan mak kita ataupun mak kita bawa duduk dengan kita, selesai masalah. Ojaklah mak Amerika sedap duduk mak, duduk Amerika lah. Kita duduk Texas ko, kita duduk di mana-mana ko mak, gitu
Ustaz, adakah terbatas mandi wajib sekiranya di dalam hati tiba-tiba tersebut mandi wajib yang mandi tadi tidak sah ketika saya sedang solat, jadi waswah lagu tu? Tidak jadi apa-apa. Waswah tidak memberi kesan kepada mandi wajib. Macam mana nak buat kalau ada keluarga yang tak senang kita amalkan banyak selawat, baca Quran? Adakah perlu saya beramal sembunyi-sembunyi? Ginilah benda-benda lagu tu biasa ya. Orang lah ni WPT 4 juta ke dia suka. Ikutlah awak jahat super setel pun WPT 4 juta dia suka lah. Jadi kalau buat benda jahat pun orang tak suka, buat baik pun benda orang tak suka, memang orang tak suka. Kenapa dia orang suka? Panggil dia, saya WPT 4 juta. Automatik dia suka kita. Jadi bukan ia gini. Jadi masalah orang suka tak suka tu ikut dia lah. Cuma kalau boleh dalam buat amal-amal ibadat ni jangan siapa perikat mengganggu orang kogap dia. Lagu tu. Buat sembunyi-sembunyilah mudah-mudah. Apakah hukum kerja bonza dekat kelab malam? Berkat kodok hasil daripada pendapat itu. Bonza ni bahagian kerja pintu pagar. Jaga orang dalam tempat kelab malam tu. Kalulah kerja ini kerja membantu orang buat maksiat dalam tu, maka hukum dia jadi haram. Kerana kerja itu membantu orang tu boleh buat maksiat dalam amal. Kita pun jaga. Jangan orang ganggu saya, orang buat maksiat saya jaga dia. Tapi kalau kerja bonza di kelab malam, kita jaga keselamatan. Contohnya misalnya, orang bergocoh, orang gapo, kita kata jangan duk pergi gocoh kak. Gitu saja. Bukan kita masuk, kita pergi join ke gapo maksiat, kita tak join gapo-gapo. Cuma hanya pegawai keselamatan saja, nak lerai ke pergaduhan ke gapo, hak tu tak apa. Tapi kalau perbuatan itu menjaga supaya maksiat boleh dilakukan, hak tu hukum dia haram. Dan mengambil upah daripadanya juga haram, berdosa. Ustaz ngajar kitab sifat 20 hak mana? So, kitab Durusami tu sifat 20 ke? Lah. Jodoh dah tu. Slow-slow lah. Jangan duk laju-laju lah. Jodoh. Minta tip untuk istiqamah dalam jaga sembahyang. Sembahyang sudahlah. Tak ada tip ke apa dia. Duduk kawasan orang sembahyang. Kalau kawasan orang payah sembahyang, jangan duduk. Cari tempat, cari pekerjaan, cari kawan, cari saing yang kaki sembahyang. Barulah kita mudah nak sembahyang. Ni saing orang payah tak sembahyang. Kita nak sembahyang payah. Kita nak berhenti sembahyang yang marah dia. Tapi kalau saing dengan kaki sembahyang, dok betah dia ajak kita main berhenti dulu, kita sembahyang. Jadi mudah kita nak sembahyang. Pilih saing, pilih suasana, pilih tempat, pilih keadaan. Kita akan ditanya benda lagu tu. Maka kita boleh istiqamah selalu. Cara kita nak ganti atau bayar semula barang kita terambil masa dulu sebab dah lupa kedai kat mana. Lupa selalu. Kalau bak nak mengata, kalau bak curi ingat selalu. Kedai mana pun ingat. Malam ni minggu depan kita janji kedai ni. Ingat. Tapi tak nak bayar tak ingat dah kedai mana berkali banyak telajak kali. Ginilah pakai pukul locong, minta maaf, ngetobat dengan Tuhan, ambil pitih cuma mana kita bayar di atas muka dunia. Contohnya kita curi semenjak daripada muda lah sampai keluar ni dalam 100 triliun lah. Jadi ambil pitih 100 triliun tu, wilah kau pondok kau berapa dia, niat bayar segala kesalahan kita. Jangan tak bayar awak dah lepas gitu sedap. Apakah yang maksud dengan dalil orang awam itu adalah kalam ulama? Tanya dah hari tu dah. Orang awam tak boleh pergi direct kepada Al-Quran dan hadis sebab ia kena melalui ulama. Benda tak faham, jadi rosak pula. Kita tak erti apa nak baiki elektrik rumah kita. Kita boleh tarik roya, sambung-sambung diri, terbakar rumah kita, litar pitah. Kita kena bergantung dengan ni teknisi ni, orang pakai roya api, sambung-sambung. Maka dia sebagai dalil kepada untuk nak suruh pasal api belakangnya. Tapi kita tak boleh buat sendiri. Maka orang awam bergantung dengan ulama. Ulama baru boleh main direct api ni. Yakni Al-Quran dan hadis. Silap jauh ni terbakar.
Banyak mana orang silap jauh litar pitah. Kumpulan banyak mana hok main Quran hadis terbakar habis rumah. Jalan tu. Quran hadis jalan belakang tu. Ambil Quran hadis cabung ni cabung, bukan terbakar habis hacur lebu. Hangau jadi Boleh kau masuk akad takbir nak maya kita baca Allah betis betul. Hu akbar. Sebab nak niat tengah tu. Allahu akbar. Hu akbar. Apa berhenti situ pelik sungguh. Allahu tu hu dia akbar dah tu. Nama jangan dok berhentilah jadi kau pelik pula. Hu akbar tu tak ada akbar yang perkataan dia. Hu ni daripada kalimah Allah tu. Tak usah dok berhentilah niat ketika tu. Sedar ke diri kita kata kita nak semaya. Jangan kuat mengoyak sangat, banyak baca kuliah. Hidup ni kalau hati tak pernah berzikir, payah nak buat ibadat. Buat ibadat dalam keadaan tak sedar. Orang yang sentiasa berzikir, orang hati sentiasa sedar Allah panggil. Sedar Allah. Apabila sedar Allah nak buat ibadat mudah, aku nak semaya. Ni orang tak pernah sedar Allah, tiba-tiba nak suruh sedar Allah. Buat akbar payah. Maka sebab tu orang rajin berzikir mudah nak semaya. Kenapa zaman Nabi Muhammad dulu tak ada ilmu kebal dengan ilmu juruh? Ilmu hadis. Sadar juga dia. Ilmu mustalah hadis, ilmu sirah, ilmu PhD, ilmu master, ilmu BA, buat tesis, tak ada belakang zaman Nabi tu. Cermin mata pun. Ikutlah berapa dia jadi ilmu ni banyak sangat. Jadi nak tanya bab ilmu tak ada ni banyak sangat. Jadi boleh tahu nak kira. Jadi nak tanya gapo maksud dia ilmu kebal dengan ilmu juruh ni tak ada. Kalau nak sebut hak tak ada boleh tahu nak kira ilmu tak ada. Buat sambal ada belajar pun tak ada. Ilmu kau tu. Gapo dia maksud soalan ni sebenarnya? Hamba nak tanya sungguh. Nak tanya sungguh kau ada ni. Berapa ilmu kebal? Ada, hamba boleh nak hujah dia. Tapi kalau nak kira kenapa zaman ni tak ada ilmu kebal, jangan kira ilmu kebal saja, banyak lagi ilmu hak tak ada. Ilmu duyung dia lah ni orang dok cari ilmu komputer, ilmu gapo dia. Nak ayat gapo dia? Nak ayat gapo dia? Adakah ilmu hak tak ada zaman Nabi tu salah? Kalau tidak, hak nama-nama ilmu saat ni tak ada juga zaman Nabi salah. Gapo dia maksud daripada soalan ini? Tu yang mun ayatnya, amu malah jawab lagi. Kita gantung ke soalan ni, soalan dijawab dengan soalan. Kadang-kadang ada soalan dijawab dengan jawapan. Ada jawapan diberi dengan jawapan. Ada jawapan diberi dengan soalan. Tu tak apa ya, biasa ya. Cuma gitu. Amu nak tanya soalan bagi penanya gitu. Fikir-fikirkanlah, katanya siapa dia? Tepuk dada, tanyalah selera. Boleh kau tak baca 2 surah dalam 1 rakaat semaya wajib. Nabi baca semaya 4 juzuk rakaat. Nabi semaya 2 rakaat 4 juzuk. 4 juzuk ni surah Baqarah 2 juzuk setengah baru. Berapa surah tu? Surah Ali Imran, surah Qatu lagi. Banyak surah. Dalam 1 rakaat, tak ada masalah. Ada orang semaya tarawih 30 juzuk, ada juga. Ada orang 2 rakaat 15 juzuk, 15 juzuk. 15 juzuk tahu tak berapa surah? Tahu? 114 surah. Hak alif belakang tu berapa surah tu? 114 surah bagi 2 lah kita kata. Misalnya hak belakang hak banyak sebab surah pendek-pendek, maka boleh dibaca dalam sembahyang wajib, sembahyang sunat pun boleh baca beberapa surah, tak ada masalah. Cuma kalau baca banyak surah mutah lah tok makmum. Mutah, tentu mutah. Kelik supaya mengandung belaka tok imam, tok bila, tok ada makan magi ketemu mutah. Apa? Hari ni nyoba baca 15 surah. Kira 15 surah. Selok demai panah kawan tu. 15 juzuk. Memang. Ustaz boleh ijazah amalan tingkat ke keberanian. Khususnya berhadapan dengan orang yang khianat dengan kita. Macam disamu. Kau nak suruh berani? Ambo takut juga kalau kena samu. Payah nak buat amalan bahasa jenis berani ni. Berani ni bahasa jenis kaki berani tak mana. Kadang-kadang orang terlalu takut dia akan mengeluarkan satu tindakan yang di luar jangkauan. Kalau dalam ilmu gocoh, orang takut gocoh dengan orang takut berbanding dengan orang berani. Kerana dia akan buat tindakan yang kita tak suka tindakan lagu tu. Tu tindakan orang takut.
Ya kalau orang berani dia natural, tindakan dia kita boleh kenal. Kerana apa? Kerana dia nak kita natural, dia natural. Kita dia biasa berani dah. Kita tahu dia nak ke gerak lagu ni. Orang mengaku, nyo katok kok se, nyo sepak kok se, nyo jekoh kok se, nyo tepik gila dengan sore gitulah. Kita duk tengok seminggu duk tepik sore, tak tahu apa. Takut lajuk. Tindakan dia di luar kawalan, di luar jangkauan. Sebab tu dalam ilmu gocoh, setengah orang gocoh takut, gocoh orang takut. Baik gocoh orang berani. Sebab tindakan dia sedar. Kalau orang takut nyawak tindakan tak tahu apa-apa pun masuk setan. Wah, nak katok hancur lebu orang tu. Dia takut telajuk. Gerai telajuk. Jangan awak kijak lagu tu. Nah. Tu. Jadi takut itu menyebabkan berani. Berani itu menyebabkan penakut. Jodoh boleh. Berani kita berani. Kita kalau lawan ni baik ambo lari. Tu berani kerana penakut. Berani lari kerana penakut. Apa hukum meluruskan rambut supaya kawan-kawan saya tidak ejek rambut Maggi? Okey, rambut Maggi ni memalukan dak. Rambut bukan pakai Maggi atau pala memang hak tu memalukan, buh Maggi, buh Tommy malu. Tapi rambut dia keriting misalnya. Adakah memalukan? Kalau memalukan boleh kita betulkan. Kalau tak malu jangan betulkan, tak boleh. Merubah kejadian yang standard. Kalau benda rambut Maggi ni tak malu, biar standard. Tempat kita ganjil sikit rambut Maggi ni. Kalau sebelah Afrika negro ko nikah dengan orang putih ko apa dia jadi rambut tu comel tapi rambut ya Allah Rabbi. Tak boleh pakai telekung. Apa rambut awak besar kita mu tak tahu bokok Maggi saja, penuh Maggi Tommy atas kepala Jadi kalau gitulah, kalau memalukan boleh baiki, kalau tak memalukan tak boleh. Ustaz, macam mana nak tetapkan hati untuk niatkan segala amalan kebaikan bukan kerana balasan akhirat tapi semata-mata kerana Allah. Latihlah hati. Ya Allah ya Tuhanku, semua aku buat ni kerana-Mu ya Allah ya Tuhanku. Aku rasa tak menyesal, aku rasa sangat bertuah kalau aku buat ibadat semata-mata kerana-Mu. Betul-betul ibadat tu sampai kepada matlamatnya, yakni aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu ketika aku buat baik, aku menyembah-Mu ketika aku makan, ketika ni matlamat menyembah Allah, yakni buat sesuatu disembahkan kepada Allah Taala. Bukan nak kepentingan benda lain. Apa hukum pindahkan penyakit manusia kepada haiwan? Boleh pindah penyakit kepada haiwan. Kemahiran ni kanah juga ni. Ada ilmu lagu ni, cuma bagi orang hok buatlah, hok ambo dengar-dengar lah, tak tahu betul ke tidak. Biasa dia akan pindah kepada benda yang binatang yang boleh dimakan. Ayam, kambing. Misalnya kawan ni sakit, dia pun pindah kepada kambing. Kambing tu gelepar-gelepar dia pun bismillah. Boleh makan kambing tu. Kalau dia pindah kucing, duk gelepar nyanyo ke dia, natal tu. Nak sembelih tak boleh. Sembelih kok ulas sawo. Bui kok sakit tu pindah ke ulas sawo. Gelepar ulas sawo, dodai. Adulah sakit pinggir kau nyetok tulang belakang kau selidih tulang belakang. Nampak pindah ke ulas sawo. Jadi nak sembelih tak boleh makan ulas sawo. Kalau suruh kambing dia gelepar kita sembelih lalu. Sekurang-kurangnya nyakit dia tu dak, nyakit kambing tu kita boleh sembelih, selesaikan dia mudah. Nak sembelih tu tak boleh. Nampak dak gelepar sakit lagi, tak apa betul sembelih dia tak boleh. Maka selamat. Tapi ada kaedah macam-macam lah. Kalau kita cepat sembelih sangat, tu pula mati. Dia ada cek kaedah dia, cara pindah penyakit. Jolo kau tidak tak tahulah, tapi dengar-dengar cerita lah. Jangan komen, jangan react pula video hamba-hamba tak tahu juga cerita dah. Mungkin kejadian manusia ni cerita ya, sebenarnya cerita pula, kau semua cerita. Kau bukan cerita. Saya ada dengar ada maulana kata dalam kitab Durusami Syekh Daud ada kata Tuhan itu punya tangan dan sebagainya. Adakah maulana itu salah syarah? Tak tahu hamba dalam kitab ni ada sebut Tuhan ada tangan. Ada? Ada tak ingat dah hamba. Kita mengaji bab apa dia dah ni. Tak masuk lagi sifat dia. Tak lagi tak boleh nak tengok dah. Tak boleh nak komen lagi hamba tak ada nak murajaah, tak ada nak gapo dia. Saya nak anggap kerja saya adalah ibadah. Adakah salah saya ke masjid pukul 12.50? Sebab tengah hari, sebab waktu rehat bermula 1 sampai pukul 2. Apa hukumnya? Apa? Saya ke masjid pukul 12.40. Waktu rehat pukul 1 apa pukul 2.
Lepas tu pukul 12.50 kan. Lepas tu rehat pula. Pukul 1.50 pergi. Kerja 10 minit rehat. 1 sampai pukul 2 kan rehat. Lepas tu pada tu buat kerja betul rehat pula suruh pula. Lagu mana tak tahu tu cara gini. Kerja kita tak tahu. Masa ni jangan dok kiyah dengan kerja pejabat. Kerja tok bila, kerja tok email. Bukan kata pukul 8 pukul 9, ya kerja dia. Ya bergantung pada minit dia lah. Metrik dia ya ki nombor dia tu. Lagu mana kerja dia nah. Adakah haram wanita belum berkahwin memakai inai di jari? Hak ni khilaf ulama. Nah, cuma orang Tino tak boleh pakai lah hina kerana bentuk hiasan. Nah, kita sebut dah huruf orang Arab dengan huruf orang Melayu lagu mana. Nah. Apakah cara terbaik hapuskan rambut wanita yang gugur supaya tak dilihat oleh ajnabi? Ambil tanah lah. Semua anggota manusia sunat tanah. Tanah belakang rumah kita penuh rambut. Ingat ada orang mati situ. Ada kis. Mak mari surat khabar begitu gali-gali rambut saja. Apa tak ada orang punya rambut kita. Kambuh dah hukum dia. Kita dijemput untuk baca doa di malam majlis. Sampai-sampai majlis tengok ada perempuan tak tutup aurat dan ada muzik dalam majlis tu. Bagaimana hukum hadir di majlis gitu. Kalau benda itu maksiat, maka kita tak boleh hadir. Apa maksud tak boleh hadir? Kerana menyebabkan kita lihat maksiat tak boleh nak tegur. Apalah kaedah dia lihat maksiat kena tegur. Kalau lihat saja tak boleh tegur jadi maksiat. Melihat maksiat itu masuk dalam kategori reda dengan maksiat. Maka kalau kita tak boleh tegur tak segilah. Kalau dengan kita pergi kita baca doa khamak dia kita apa semua habis. Jadi tumbuh pokok apa semua datang rambut dia apa semua. Khamak kita kena pergi pula. Jadi tengok, kalau kita pergi semata-mata nampak macam meraihkan majlis maksiat tak boleh. Tapi contohnya ketika kita baca doa tu orang jadi hormat kepada agama tutup telekung sebentar sekurang-kurangnya. Majlis 5 jam 15 minit buat taat dah. Okey beres dah. Nak hapuskan semua tak boleh dah. Hapus sedikit demi sedikit. Apa kau tengok video orang kafir makan haram seperti makan daging khinzir. Dia nak tegur lagu mana muka dalam YouTube. Dia pun tengok ada dekat 2 million tengok. 1,5 million tu orang Islam saja. Belanja tengok. Hei sedap weh. Biar Maggi ni Maggi babi amo tak boleh tapi cara yang masuk sedap. Belanja lagu tu. Kalau boleh jangan ajar tengok benda lagu tu takut hilang sensitif dia panggil. Sensitif kita pada benda-benda haram. Takut duk ajar biasa tengok lama-lama kita jadi biasa jadi hilang rasa sensitif benda lagu tu. Orang dulu bunyi babi kata gagak-gagak tak tahu kat mana sebab tak biasa telajuknya. Maka orang Islam orang dulu kata we makan lagi babi tu tanda Islam. Palinglah sekali kalau dia rasa sensitif lagi maka orang ni masih ada Islam dia. Tapi kalau tak sensitif dia nampak macam sedap macam makan lagi boyo pun tengok. Jadi takut jadi hilang sensitif. Tu saja Apa hukum suara wanita didendengkan untuk nasyid dan tilawah Al-Quran? Suara wanita bukan aurat. Tetapi kalau suara itu menarik perhatian lelaki yang menyebabkan dia fikir yang tak molek. Fikir mengenai lirik dia ke, suara-suara dia, gaya-gaya dia, perkataan-perkataan dalam tu ke. Tak boleh lah. Menyebabkan nafsu tak boleh hukum dia. Tapi kalau nasyid dengan baca Al-Quran, tak ada ganggu apa dia. Tapi lah ni suara bedok putih kawan tu. Pakai baju bedok putih. Dia pun nyasyid, pakai tangan. Ingat dia pakai sarung tangan warna hitam. Tangan warna hitam pada warna putih. Tak tahu dia cat lagu mana, tukar cat. Patut orang cat juga tangan, tak pandai juga make up pun. Maka jadi menarik perhatian. Asal nak nyanyi lagu bukan main, lagu bak Rasulullah, tapi suara dengar tu seria. Puh hatu. Balik sana hatu maklimoh. Maka banyak benda unsur negatif berbanding positif. Lagu tu. Kalau tidak siapa perikat haram, tak boleh kita hukum ke haram. Hanya menjadi ngoyang lagu tu jadi makruh ya. Tak jadi haram lagi. Tapi kalau menyebabkan fikir maksiat baru jadi haram. Apa hukum sentuh bekas yang berisi daging babi? Bekas tak ada masalah. Bekas daging babi itu tidak najis kat luar. Daging babi penuh dah ni. Kita pun pegang.
Buat main selambut tak imam. Pop sepak, buat siku balik. Dalam ni ada orang babi, tak apa tak sentuh. Tak sentuh tak apa, tidak menajiskan anggota tubuh. Tapi kalau kena tubuh menyebabkan najis tak boleh sentuh bekah tu. Dalam perbahasan kelas Durusami minggu lepas, jika orang tu tangguh ke orang kafir nak masuk Islam menyebabkan dia juga jadi kafir. Macam mana pula majlis yang banyak pihak masjid dan jabatan agama anjurkan tu ustaz masuk Islam beramai-ramai. Tunggu lepas sore masuk Islam. Ucapan pihak penganjur dan sebagainya. Itu lebeng lah, macam-macam lah, jadi banyak kerja. Nak masuk Islam tunggu setengah hari, Zuhur baru boleh masuk Islam. Buat masa sekarang tidak dibenarkan masuk Islam dulu, Zuhur baru. Kalau tidak tak jadi di mana. Lagu mana tu? Anjuran lagu tu. Berkali program tu orang dia syahadah lama dah, cuma dia secara resmi saja nak iklan kau lagu mana kita tak tahulah. Tetapi kalau betul lah buat lagu ni melambat-lambat ke. Bukan ambo ayat Syekh Daud sebut. Bukan Syekh Daud, Syekh Abu petik dari ulama pun jadi kafir. Bukan main-main dah lagu ni. Kadang-kadang ada orang tu tahu. Nampak dalam orang agama tapi tak faham benda-benda asasi lagu ni. Agak makan masa juga tengok pada majlis macam mana hukumnya. Begitu kamu sebut. Hamba tak si ubah hukum. Mungkin hamba tak erti bab hukum akil, hamba hanya memindahkan hukum. Syekh Daud sebut dalam kitab dia, ulama-ulama sebut dalam kitab dia, menangguh-nangguh ke orang masuk Islam jadi kafir. Begitulah. Tak puas hati pergi kocoh dia. Panggil dia. Awak kena panggil. Jabatan memanggil Syekh Daud Al-Fatani kerana buat benda yang mengganggu ketenteraman awam, mengeluarkan fatwa ke apa dia. Panggil semua ulama kata lagu tu, igak belako-lako. Wallahu a'lam al-Fatihah.